اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan keberkatan-Nya, perlindungan dan ampunan-Nya dapat kita bertemu pada pagi yang mulia ini untuk kita menyambung kembali pengajian tafsir Al-Quran kita, Kitab Tafsir Al-Munir juzuk 29, dan kita akan sambung lagi perbahasan mengenai surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 dalam Al-Quran Karim. Last kali kuliah, kalau ikut catatan buku ustaz ni, bulan 11 2020. Jadi kita berada pada pedoman hidup atau hukum hakam pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Jadi kaedahnya ustaz ni macam biasalah, kita baca dulu ayatnya, kemudian bacakan terjemahannya, kemudian baru kita pergi kepada kesimpulan ayat 11 hingga ayat ke-18. Mula dulu tahu berapa dia biasa sekitar ni lebih kurang dalam 2 tahun 3 tahun lah. Yang ni sebab kita ada pandemik ni, dia bertahun-tahun lagi lah. InsyaAllah kita doa pada Allah SWT agar diselamatkan daripada bencana COVID-19. Tapi sebenarnya banyak hikmah, banyak hikmah yang Allah Ta'ala berikan bila Allah Ta'ala hantar COVID-19. Antara hikmah dia apa tuan-tuan? Orang sayang ke masjid, asyik dia je, namun saya tak naik pun, contohlah kan. Maknanya ada perasaan lah tu sayang ke masjid lah. Tapi masalah bila dah boleh pula tak ada juga nampak. Tu masalah. Tu contohlah. Kat sini tak ada. Jadi kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzarni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Dan biarkanlah aku, yakni Allah sahaja, bertindak terhadap golongan berada serba mewah yang mendustakan kerasulanmu itu, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima, kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha mustatin wa 'adzaban alima, serta makanan yang menyumbat kerongkong dan azab seksa yang amat pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibalu yauma tarjuful ardu wal jibalu yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan. Gunung ganang bagaikan timunan pasir yang berkecai, berterbangan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada kamu, wahai manusia, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, sebagaimana dahulu kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Tetapi Fir'aun ingkar mematuhi rasul itu, lalu kami seksa dia dengan azab seksaan yang berat. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu dapat melindungi diri kamu jika kamu tetap kafir dari azab? Bagaimanakah kamu dapat melindungi diri kamu jika kamu tetap kafir dari azab pada hari yang kanak-kanak menjadi tua, yakni beruban. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Langit pun ikut berkecai pada hari itu, sebenarnya janji Allah itu pasti terlaksana. Itu ayatnya dan juga maknanya. Jadi catatan ustaz ni, kita sampai tu hari dekat pedoman hidup atau hukum hakam ataupun kesimpulan. Jadi ayat-ayat di atas menunjukkan kepada perkara-perkara berikut, iaitu pertama, Allah SWT mengancam para pembesar Quraisy dan orang-orang yang seperti mereka yang bersikap melampau, hidup bermewah-mewah. Bila sebut Allah Ta'ala mengancam pada Quraisy dan orang-orang yang seperti mereka, maksudnya kalau pada hari ini ada yang berperangai macam perangai kaum kafir Quraisy itu, sama jugalah. Macam mana? Bersikap melampau, hidup bermewah-mewah, mempersenda dan mendustakan ayat-ayat Allah, serta kufur terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perangai gitu kaya, dia termasuk jugalah orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Silap saya ustaz, kalau bukan minggu lepas, minggu satu lagi, dia punya tajuk jangan yang ni lah, jangan menghina Islam. Hari Jumaat ni lah. Ya betul ustaz. Ingat dulu. Ni hak yang Jumaat lepas. Jangan hina Islam. Ini orang Islam ni, hina Islam. Orang kafir tak payah cerita lah. Memang dia mencari jalan bagaimana untuk menghina Islam ni, menghancurkan umat Islam, kan? Ini orang Islam ni. Ni kena baikilah, kan? Kena belajar, kan? Dia belajar ni kena sentiasa. Talabul ilmi minal mahdi ilal mahdi, kan? Talabul ilmi minal
mahdi ilal lahdi. Minta maaf. Talabil ilmi ilal talabil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maknanya tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Yang paling utama yang nak dituntut ilmu agama. Sebab ilmu agama ni tak habis. Tak habis tuan-tuan. Dia tak ada orang kata apa sukatan yang maknanya dah cukup ni tak, habis tak. Contohnya gini, mudah je lah, mengaji je lah. Nak membetulkan hukum nun mati, tanwin, hukum apa nun syaddah, mim syaddah, kita rasa kita betul sebab apa? Sebab kita tak dicek dia orang kan. Kita pun tak nak pergi ngecek sebab apa? Tak nak kena tegur lah. Cuba kalau cek tengok kan. Ustaz pun sama. Kalau cek banyak salah kan. Itu hari balik ke Dungun, singgah dekat Temeloh tu kan. Kawan tu dia pergi belajar ambil sanad, ustaz pun tempas kaki. Fatihah aja betul kan. Apa ni kata dia. Dia punya makna syadik dia kan. Kena syadik, orang yang syadik mana, orang yang detail ni dia dengar tak betul tu kan. Tu kena belajar dan belajar kan. Jangan kita rasa selesa dah, okey dah kan. Tak boleh yang pelik kita ni kalau bab dunia, kita nak cantik, nak rumah nak cantik, isteri nak cantik, nak tambah tak berani, hati nak menggelodok hati. Tapi bila cengih je dia isteri tu kan, terus orang kata apa, kuncup lah nak niat tu tapi bila nampak pula hak yang di luar, kembar balik niat gitulah keadaan dia tapi kalau tak ada niat pun teruklah sangat tu. Allah SWT mengugut mereka dengan azab yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia ini para pembesar Mekah berkenaan terbunuh musnah dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar Al-Kubra, pembesar-pembesar Quraisy yang angkuh, termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab, pok saudara Nabi sendiri, mereka akhirnya tewas. Masa itu tak terkutik dia baru dia tahu sebenar-benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak mau sedar juga, dia tetap juga nak membalas dendam. Datang pula lagi dalam peperangan Ahzab tak? Ahzab. Dalam peperangan Ahzab kan, dalam peperangan Ahzab kan, nak balas dendam dia. Lagi banyak pula tentera dia bawa kan. Kalau sebelum tu Al-Badar Kubra tu 1000, ni lagi banyak lagi kan. Tak puas hati pula kan. Ni orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Tegur kan, cara elok-elok tak mau nak ikut. Tegur cara kasar kan, dia kata maknanya ganas sangat cara ni kan. Sebenarnya dia tidak mahu menerima kebenaran. Itu je. Dia akan menyalahkan orang hak yang menegur dia kan. Itu keadaan manusia yang hatinya keras kan. Jadi kita kena baiki hati kita kalau ada orang tegur walaupun pedih walaupun sakit terima kasih. Sebab pedih sakit itulah yang nak dibuang kan. Sebab dia penyakit penyakit ubat pun payah juga nak cari ubat yang manisnya kecuali madu lah tapi nak dapat madu pun bukan senang harga dia pula bukannya murah-murah, hak yang betul-betul ori tapi ada cerita tu kalau daripada mana Yaman kepada apa, rupanya tak ori juga dengan cerita ada dah boleh ditiru-tiru pula Cina boleh. Cina ni pandai sangat negara Cina bukan Cina dia pandai buat dia punya tiruan kita ingat yang betul rupanya tak betul palsu rupanya tu kena berhati-hatilah madu yang benar, madu yang palsu manakala di hadap pula neraka jahanam bakal menanti mereka.
Contoh mudah kan. Yang dalam ayat yang kita baca tadi, yang ustaz baca tadi, Firaun. Tak payah ceritalah hebatnya Firaun. Tapi di dunia ni Allah Taala dah seksa dia. Tu. Kalau ada tuan-tuan ada rezeki kan, banyak duit, pergilah lawat Firaun tu, mumia dia tu kan. Dibuat kajian oleh manusia pula kan. Boleh bertahan pula dia. Ya bayang zaman Nabi Allah Musa berapa ribu tahun kan. Tapi ada lagi sekarang. Buat kajian. Akhirnya orang yang buat kajian tu masuk Islam. Nama dia apa dia? Nama dia kalau nama Perancisnya tak tahulah, tapi nama Islamnya Yahya sila ustaz. Yahya ke apa? Minta maaf lah. Tapi dia buat kajian. Mengapa macam ni jadi? Boleh bertahan dan sebagainya. Rupanya dalam Quran dah sebut. Dia pun kaji Al-Quran, akhirnya Allah bukakan hati perut dia, masuk Islam. Tu sebab Islam ni kena kaji. Islam ni kena mengaji. Islam tak boleh dapat dengan menari dan menyanyi. Gitu. Yang kedua, jenis-jenis azab yang dahsyat pada hari akhirat datang dalam berbagai bentuk. Makna siasat yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka berbagai-bagai bentuk. Dan memang sakit. Sakit dia sampai ke tulang. Sampai ke tulang kan? Bukan setakat sakit diseksa, sakit diejek pun sudah sangat menyeksakan. Sakit diejek. Maknanya dalam neraka kena ejek pula kan? Itu dulu handai sangat kan? Sekarang macam mana? Tak terhandai kan tak? Kita kena cakap gitu pun tuan-tuan sakit lah. Contohnya macam mana? Kalau kita jatuh lah kan? Jatuh tangga kan? Padai muka. Kita orang cakap gitu, padai muka kan? Apa tapat pula orang tu perangai dia tak elok pula. Contoh ni contoh kan? Contoh bila bercakap, contoh ni contoh bila cakap dia nak menang je. Ada orang jenis perangai gitu kan? Cerita apa pun dia nak menang ni. Jadi orang lama-lama orang meluat. Tiba-tiba katalah suatu hari jatuh dia. Padai muka. Tu macam mana lah cerita? Bila kita cakap gitu, dia dah lah sakit jatuh tu. Bila cakap gitu sakit lah lagi. Sakit lah tuan. Sakit. Itu di dunia. Itu benda yang begitulah keadaan dia ataupun orang budak-budak merempit tu merempit tiba-tiba accident, patah kaki, sakit dah patah kaki tu, tiba-tiba orang cakap pergilah berempit lagi. Sakit tuan-tuan. Tu baru cakap tu pun dah menyeksakan. Itu dunia. Kalau di neraka lebih lagi. Tu Allah Ta'ala kata fazuku falan nazidakum illa azaba. Ni contoh, rasakan. Tidak aku tambahkan malaikat azab yang lebih dahsyat lagi. Malaikat-malaikat pun sama juga. Tak ada dulu orang beritahu kau ke tentang kebenaran ni? Tak ada ke? Kena gitu pun sakit. Hati pun sakit, badan pun sakit. Tu contohlah. Jadi dalam neraka ada berbagai-bagai bentuk siasat. Ada yang berbentuk pasung atau belenggu. Kena ikat, kena pasung. Tuan-tuan nak lebih jelas lagi, cuba buka surah Al-Lumazah kan? Ada neraka Hutamah kat situ kan? Dipasung, diikat, dibelenggu. Dibelenggu ni diikat lah. Ada pula api yang menyala-nyala. Api tak payah cerita lah tuan-tuan, kena bakar api ni tuan-tuan sebut je apa benda yang tak dimakan di api. Hatta dalam laut pun, laut air boleh ada api menyala. Bayangkan bila main api ni tuan-tuan, habis. Tu kena insaf, kena takut Dan ada pula dalam bentuk makanan yang tidak menyelerakan, tidak dapat ditelan dan tidak perlu dapat diluahkan, iaitu air danur. Air danur ni maknanya air lembah tu lah.
Tahu kan? Air lembah tu air kotor tu lah. Air lecoh. Air busuk tu. Itu makanan. Kemudian buah zakum. Zakum. Ada jual sekilo berapa buah zakum? Ini dalam neraka kan? Allah Ta'ala sediakan tubuh dia, pokok dia daripada dasar neraka tu dan buah yang berduri buah yang berduri makan, tak nak makan juga kan? Bila makan tersekat pula dekat kerongkong nak diluah tak boleh, nak ditelan pun tak boleh, sakit tak payah cerita lah. Ini siksaan yang Allah Ta'ala sediakan di neraka bagi mereka yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, tidak mau mengerti agama Islam, petunjuknya. Yang ketiga, masa berlakunya azab ini ialah pada hari kiamat. Pada hari itu bumi dan gunung ganang serta segala makhluk penghuninya bergegar dan bertempiaran. Gunung ganang bagaikan debu pasir yang berkecai dan berterbangan. Kalau kita tengok sekarang gunung ganang tu tapi ialah sekarang ni yang bukit-bukit yang ada ni pun dah habis tak kena tarah tarah dibawa ke mana? Pergi curah ke lombang-lombang daripada lombang dulu rupanya dah tertegak rumah tertegak rumah flat rumah teres rupanya lombang dulu. Contoh dia dekat Taman Seri Tanjung tempat Ustaz duduk tu. Dulu katanya lombang rumah flat tu tapi dah ditimbus boleh buat rumah pula dah. Itu maknanya dunia ni dekat kiamat nanti tak payah cerita lah. Katalah gunungnya hebat sangat, gunung Everest jadi macam pasir kemudian berterbangan habis. Gunung ganang ni sebenarnya pasak kepada bumi. Pasak wal jibal autada, pasak pada bumi kan. Kalau tak ada tu tak ada apa lah bumi kan. Tu sebab antara tanggungjawab kita menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar tu penting. Hutan, tapi ialah sekarang ni hutan habis kena taruh kan. Nampak macam hutan, rupanya masuk ke dalam kebun durian. Kebun durian betul ni. Dulu ada seorang abang tu, dia jadi polis hutan. Dulu polis hutan sekarang PJA kan. Dia kata tu dekat negeri hamba lah tu. Dekat negeri hamba lah dia kata tahun 80 dia masuk, dia polis hutan mana yang pergi masuk hutan lah kan. Masa tu kuat lagi Kemeneh tu kan. Dekat tempat hamba tu memang kuat Kemeneh tahu dah ustaz daripada negeri mana kan. Ustaz malas nak sebut beri lah faham-faham je lah kan, biar mikir sikit. Dia kata tahun 80 tu buah dia tu dah gugur lah, dah ni lah. Tahun 80 maknanya buah tu dah boleh makan. Ini dah tahun berapa tuan-tuan? 2021 pula dah kan. Dah berapa nampak. Rupanya dah lama dah. Tapi kita ni gitulah kelebihan orang Melayu ni sangat bertolak ansur tolak dia pun beransur, tolak beransur, lelah tak tahulah akan datang tuan-tuan. Tu keadaan ni. Ada ustaz tu kata itu kelebihan. Bertolak ansur ni kelebihan. Betul lah, salah satu boleh dikatakan kelebihan tuan-tuan. Tapi kalau dah terlampau lebih sangat jadi kurang pula tuan-tuan. Yang keempat, persamaan kejahatan dan hukumannya. Persamaan kejahatan dan hukumannya. Apa yang dikatakan persamaan kejahatan dan hukumannya? Okey, tengok. Penduduk Mekah bersekongkol mendustakan dan mempersanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penduduk Mekah dengan Nabi Muhammad. Dari sudut ini mereka sama dengan Firaun dan kaumnya yang mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Itu dia punya persamaan kejahatan dan hukumannya. Penduduk Mekah diutuskan maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita lah. Akhir zaman ni semua sekali lah. Tapi maknanya ceritanya penduduk Mekah kenal sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila Nabi lahir, Abu Lahab sendiri pun begitu gembira hingga dia bebaskan hamba dia dan bergarak keliling Mekah tu, meraihkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan kebenaran, menyembah Allah yang Maha Esa, dia yang paling menentang. Dengan tentangan yang paling dahsyat sehingga nak dibunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah Firaun dan kaum dia yang menentang Nabi Musa alaihi salam, tidak mahu menerima risalah Nabi Musa alaihi salam sehingga nak membunuh Nabi Musa alaihi salam. Kata Muqatil, Allah SWT menyebut Nabi Musa di Firaun memandangkan penduduk Mekah telah menghina Nabi Muhammad SAW yang lahir dalam kalangan mereka. Hal ini sama seperti Firaun yang telah menghina Nabi Musa, padahal Firaun sendiri telah membela, telah menjaga Nabi Musa, hidup membesar dalam rumah dia, dalam istana dia. Dan membesarkan Musa dalam kalangan kaumnya. Perkara ini diungkapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nurabbika fina walida. Firaun menjawab, bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak? Mana kenal sangat? Kenal sangat Nabi Musa AS. Begitu juga kaum Mekah kenal sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita ajak kepada kebenaran, kat situ tuan-tuan. Itu yang berlaku sampai sekarang ni bersama, sampai hari kiamat. Kalau tuan-tuan berkawan baik kan, kemudian katalah ada yang tak kena kan, tuan-tuan pun tegurlah, marilah weh kita ke surau. Kita ni selalu jumpa di kedai kopi kan. Masa tu silap-silap tak nak tegur dah kan. Keadaan dia gitu. Sama lah kan keadaannya. Bila kita nak ajak kepada kebenaran tu, natijah dia begitulah yang perlu kita, orang kata, bersedia untuk menerima. Itu yang kita selalu baca dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kat mana tu yang ada kaitan kat sini? Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Sentiasa dalam kerugian. Kita ni sentiasa dalam rugi. Illa ada pula penafiannya. Melainkan orang yang tak rugi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ni dua ni tuan-tuan, individu. Illal ladzina amanu orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Beriman beramal soleh. Beriman tapi tak beramal soleh, tak jadi. Beramal soleh tapi tak beriman, tak jadi. Ini individu, setiap kita kena ada. Kemudian pergi kepada jamaah yang perlu kita laksanakan kepada orang lain kan. Apa dia? Wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Nampak kan? Bukan setakat tu, Allah Ta'ala kata lagi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan yang berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Dia kalau nak lebih detail sikit, sebab apa? Bila kita sampaikan kebenaran tadi, kenapa Allah Ta'ala sebut sabar? Bila kita sampai ke kebenaran, maka akan ada tentangan. Payah kalau maknanya kita nak ajak kebaikan tu terus terima tuan-tuan. Payah kan? Memang ada memang ada, tapi kebiasaannya payah kan? Dia payah. Dia tak semudah yang dikata. Itulah jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjuk contohkan kepada kita. Bacalah sirahnya. Oleh kerana terdapat persamaan yang melatari situasi dan keadaan dua kisah dakwah tersebut,
maka dikemukakan contoh Musa dan Firaun secara khusus tanpa kisah Rasul dan umat yang lain. Cukup dah, memadai dah. Kisah Nabi Musa AS dengan Firaun untuk diambil iktibar. Oleh sebab itu, Firaun dan pengikut-pengikutnya dihukum dengan balasan yang berat lagi dahsyat. Mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Ada orang jumpa dulu pelana kuda di dasar laut tu. Itu salah satu lagi bukti kebenaran apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah Ta'ala jadikan terhadap Firaun dan juga tentera dia. Firaun tu sendiri, hak yang Allah Ta'ala dah campur ke laut tu, yang Mu'miyah ada sekarang ni pun, itu sudah bukti dah kan. Dan ada juga katanya menjumpai pelana kuda tu. Sebab ketika mana Nabi Musa AS belah laut tu, boleh berjalan di dasar laut tu. Laut tu, air tu beku. Boleh berjalan. Dia ingat berjalan dengan kuda ni kan. Bila dah Nabi Musa AS sampai ke pantai belah sana, ketuk pula sekali lagi, cair air tu bertembung dalam laut itulah duduk kan. Itu azab tu kan. Penduduk kafir Mekah pula telah dihukum dengan kemusnahan, kekalahan di medan perang Badar, manakala Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap kaumnya pada hari kiamat kelak mengenai kekufuran dan pendustaan mereka. Kelebihan itu, kelebihan Nabi Muhammad SAW yang Allah Ta'ala berikan, dan dengan kelebihan Nabi Muhammad SAW itu kita pun dapat kelebihan. Kita pun dapat kelebihan. Nabi Muhammad SAW saksikan apa yang kita buat. Kemudian Nabi Muhammad dan umatnya yang terpilih lah menjadi saksi pula kepada umat-umat yang lain. Yang kelima, Allah SWT mencemuh dan menempelak orang-orang kafir dengan mempersoalkan bagaimana mereka dapat menyelamatkan diri mereka dari azab dahsyat pada hari kanak-kanak pun boleh berubah dan langit pula terbelah dan berkecai seandainya mereka terus-menerus bersikap kafir. Ini nak tunjuk betapa dahsyatnya hari kiamat. Budak kan, yang baru lahir ibaratnya, mana ada ubah budak baru lahir. Budak kata okeylah, kata budak yang setahun setahun dua tu, setahun 2 tahun, mana ada ubah. Tapi nak tunjuk betapa dahsyatnya hari kiamat itu, tak boleh jadi berubah. Budak pun jadi berubah. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Nak tunjuk maknanya apa, azab sangatlah. Nak cerita kan, tak terkira, sebenar-benarnya ini hanya sebagai, kita boleh kata cakap-cakap lah, teori lah, buat-buat, beritahu. Hakikat dia macam tu lah, betapa dahsyatnya bila tiba hari kiamat ya. Kemudian ini adalah kenyataan berkenaan kegerunan pada hari kiamat yang dapat ditanggap menerusi 2 gambaran. Pertama, kanak-kanak berubah kerana kerusingan dan ketakutan, iaitu suatu pelamangan tentang musibah besar. Mana besar? Musibah yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, langit terbelah dan berkecai. Langit ni Allah Ta'ala cipta dengan ciptaan yang hebat. Itu sebab Allah Ta'ala suruh kita tengok ke langit. Tuan-tuan tengok ke langit tu, hadirkan niat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa. Pahala tuan-tuan, pahala pergi. Tengok ke langit. Namanya Allah Ta'ala suruh tengok. Dalam surah Al-Mulk tu Allah Ta'ala suruh tengok. Ya. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia, yakni Allah, yang telah menjadikan langit 7 lapis bertingkat-tingkat. Yang kita tengok ni langit dunia je. Langit dunia. Dia alam sana Allah Rabbi. Dan penduduk di sana adalah dalam kalangan malaikat. Setiap langit itu dipenuhi oleh malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah
Yang hidup tapi tak nampak. Yang hidup tapi tak nampak. Dia paling ramai sekali, paling banyak sekali. Dia taat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'alu ma yu'marun. Dia tak pernah ingkar pada Allah dan sentiasa melakukan apa yang Allah Taala suruh. Itu malaikat. Kita wajib beriman. Wajib beriman kepada mereka yang merupakan salah satu daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Wajib kita tahu. Wajib mana fardu ain lah setiap orang 10. Kalau ni ikut terlalu banyak tapi diwajibkan kepada kita 10. 3 berpasangan. Macam gitulah nak mudah ingat. 4 individu. Berpasangan Raqib dengan Atid. Dengan tugas dia sekali lah. Dapat tahu Raqib tulis baik, Atid tulis jahat. Sudah lah nak lepaskan fardu ain. Tapi Raqib tahu Raqib tak tahu. Parah lah tuan-tuan. Parah kan. Rukun negara ingat, rukun Islam, rukun iman tak ingat. Parah lah tak. Tu contoh dia lah. Kedua-dua gambaran dalam frasa-frasa di atas adalah mengenai dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau kanak-kanak yang masih muda boleh menjadi tua dan beruban, manakala langit yang amat besar dan kukuh boleh terbelah dan berkecah, maka apatah lagi nasib makhluk-makhluk yang lain. Tentu lebih dahsyat dan tragis. Itu gambaran ni. Kalau dah budak boleh jadi tua, boleh beruban, langit yang tegak kukuh mantap tu boleh berkecah, kita ni apalah sangat. Yang keenam, tidak syak dan ragu-ragu lagi bahawa janji Allah Ta'ala tentang hari kiamat, hisab dan pembalasan itu tetap dan pasti berlaku. Ini pun satu daripada rukun iman. Yang wajib kita tacap dalam hati kita, bahawa kita akan menghadapinya. Pasti akan kita hadapi. Yang kecil ataupun yang besar. Kiamat kecil, kematian. Kiamat kecil, kematian. Kiamat besar, yang itulah yang kita akan hadapi nanti. Dari pembalasannya, alam barzah itu alam yang pertama tu. Selamat kat situ, insya-Allah selamatlah. Alam-alam yang seterusnya, fasa-fasa yang seterusnya. Mana mereka yang telah pergi, khususnya ibu bapa kita, kita tak dapat nak tolong lain dah tuan-tuan. Hadiahkanlah kepada mereka pahala-pahala, dengan pahala sedekahnya. Yang paling mudah tuan-tuan, setiap hari tu, ya Allah, apa benda yang aku buat baik pada hari ini ya Allah, hari-hari seterusnya ya Allah, aku hadiahkanlah pahalanya kepada kedua ibu bapa aku yang ada di alam barzah itu ya Allah. Nak baca Quran, nak dengar kuliah ni, ya Allah, pahala aku dengar kuliah ni ya Allah yang kau beri pada aku tolonglah sampaikan kepada mak ayah aku ya Allah. Gitu. Niat gitu tuan-tuan. Sebab nak tolong lain tak boleh dah. Baca Quran niat ke dia, berzikir niat ke dia. Insya-Allah dengan keadaan itu, mohon pada Allah selamatkanlah. Tu. Dan bila kita buat gitu, insya-Allah adalah pula nanti orang buat ke kita. Anak kita. Itu sebab maknanya kena ziarah kubur tu. Jangan bila dah meninggal tu, tinggal sudah, pergi ziarah tuan-tuan. Dia menanti-nanti itu sebenarnya. Kita ni tak mati lagi. Kita tak mati lagi tuan-tuan. Dah mati sebab baru kita tahu. Allah, bilalah anak aku nak tengok aku ni. Bilalah tertanya-tanya. Jangan ingat mati sudah. Tak tuan-tuan. Mati ni hakikat dia sebenarnya berpisah roh dan jasad saja. Hakikat dia tak mati. Roh tu tak mati. Bila dah Allah Ta'ala jadikan roh tu, Allah Ta'ala kekalkan dia hidup. Allah yang kekal kan, bukan dia bersifat kekal, tidak. Dia hadis benda yang baru kan. Tapi nak ceritanya, dia tak mati. Jasad tu busuklah kan. Tapi ada juga yang Allah Ta'ala jaga kan. Dengan amalan-amalan yang dibuat lillahi ta'ala kan. Banyak dah contoh yang kita dapat di Malaysia ni pun ramai dah. Itu hari ya ke tidak, wallahu alam lah kan. WhatsApp ni pun kena siasat betul-betul tuan-tuan. Dia kata
Dekat mana tu nak pindahkan apa kubur tu, dua jasad suami isteri tu elok je, rupanya dulu dia mengajar Quran katanya kan. Tapi ustaz tak tahulah pasti betul ke tidak tu kan. Ustaz kalau benda-benda itu tak adalah nak sabar-sabar, tapi baca je lah kan. Tapi memang ada kebenarannya kan. Ya. Firman Allah Ta'ala yang terakhir lah, firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya telah kami utus kepada kamu wahai manusia seorang rasul, menunjukkan bahawa analogi atau kias itu boleh dijadikan hujah. Kita dalam Islam, rujukan kita yang pertama Al-Quran, sumber rujukan kita. Yang kedua As-Sunnah, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma' ulama, persepakatan ulama. Dan yang keempat adalah kias. Kias ni maknanya kita mengambil hukum yang ada dalam Quran kepada apa yang terjadi di luar, yang tak ada dalam Quran. Contoh, dadah kan. Dadah tu dia punya bahaya dia sama macam arak, boleh menghayalkan, boleh mendoratkan. Jadi kita kiaskan dengan hukum arak tu. Itu contohlah tu namanya kias, boleh dijadikan hujah kan. Ini kerana golongan ilmuwan dari kalangan musyrikin Mekah malah golongan lain yang rasional berpendapat bahawa dua perkara yang dianggap bersekutu dalam manatul hukum, yakni asal hukum atau illah, tentulah hukuman atau hukum bagi kedua adalah sama serupa. Jika tidak, tentulah konteks pengungkapan tidak dibuat sedemikian rupa. Di situ maknanya boleh dijadikan satu hukum lah, diambil, iaitu kias. Kias. Wallahu a'lam. Habis ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Dan insya-Allah ada rezeki, harap berpanjangan lah pula, dah boleh kuliah kan. Ustaz tak boleh kuliah ni rasa macam bodoh tuan-tuan. Kita biasa cakap, tiba-tiba tak ada pergi bercakap, rasa macam lain tuan-tuan. Ni dah boleh ni, alhamdulillah lah. Jadi kita akan bicarakan nanti peringatan dan panduan mengenai jenis-jenis hidayah. Jadi sebagai penutupnya, ustaz baca dulu ayat 19-20 ni, surah Al-Muzammil ni ayat dia sampai 20 je. Jadi ustaz baca dulu ayat 19-20 dengan makna dia, kemudian kita tamatlah, boleh? Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tazkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Oleh itu sesiapa yang mahu, nescaya ia menuruti jalan yang membawanya kepada Tuhannya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak.
Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya engkau bangun, yakni sembahyang tahajud, selama kurang dari 2/3 malam, dan selama 1/2-nya, dan selama 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, alima an lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Lalu dia memberikan kemudahan kepada kamu. Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah dari Al-Quran dalam sembahyang. Dia mengetahui bahawa akan ada antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bermusafir di muka bumi, mencari limpahan kurnia Allah, dan ada pula yang lain yang berjuang di jalan Allah, yakni membela agamanya. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka bacalah mana-mana yang mudah dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang serta tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Dan ingatlah apa juga kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, maka kamu pasti akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Semoga apa telah dibicarakan lebih kurang dalam 45 minit ni dapat menyuntik hati dan perasaan kita untuk kita bertaubat dan beristiqamah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hiyyid dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa qira'atana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.